Kejadian itu berlaku pantas dan Shima tidak mampu melakukan apa-apa ketika pakaiannya direntap dan kehormatannya dicabul oleh makhluk misteri itu. Kisah mengenai gangguan orang minyak hangat diperkatakan sekitar penghujung 1990-an dan awal tahun 2000. Gara-gara kisah ini, ramai orang pada waktu itu hidup dalam keadaan berjaga-jaga dan ketakutan, khususnya kaum Hawa. Menurut cerita dari penduduk kampung, orang minyak akan merogol beberapa gadis sebagai salah satu syarat untuk menuntut ilmu hitam. Sejak khabar angin itu bertiup kencang, Shima mula risau memandangkan ibu bapanya perlu berangkat ke Jitra, Kedah, kerana kakaknya baru bersalin. Justeru Shima terpaksa tinggal bersendirian di rumah selama seminggu dan dia hanya mampu berdoa tiada perkara buruk berlaku. Memanglah takut duduk seorang diri, tapi kan, aku kerja. Bukannya boleh cuti lama sangat. Mak ayah aku cakap tak payah percayalah pasal orang minyak tu. Mengarut Jerry. Ujar Shima ketika berborak dengan Yana di atas pangkin di depan rumahnya. Selepas kedua ibu bapanya berangkat ke Jitra, Shima meneruskan rutin hariannya seperti biasa, namun dia mengambil langkah berjaga-jaga dengan memastikan semua pintu dikunci setiap kali keluar bekerja. Shima bekerja di sebuah bengkel kain batik di kampung sebelah, jadi kadang-kala dia balik lewat malam sekiranya mereka menerima banyak tempahan. Pada hari keempat ketiadaan ibu bapanya, Shima yang menaiki sebuah motosikal sampai ke rumahnya sekitar jam 11:30 malam. Selepas membersihkan diri, Shima membaca novel di atas katil sebelum dia terlelap kepenatan. Beberapa jam kemudian, Shima tersedar kerana menyedari ada jasad yang berat sedang menindih dirinya, membuatkan dia lemas dan sukar bernafas. Dalam gelap malam, Shima tidak dapat melihat apa-apa di depan matanya sehingga dia cemas dan mula menjerit ketakutan. Dalam tempoh beberapa saat, dia terasa mulutnya ditekuk, malah tubuh kasar itu seolah-olah menekan dirinya sehingga tidak mampu untuk meronta. Kejadian itu berlaku pantas dan Shima tidak mampu melakukan apa-apa ketika pakaiannya direntap dan kehormatannya dicabul oleh makhluk misteri itu. Makhluk berkenaan terus bangkit selepas dia melepaskan hajat dan melarikan diri melalui tingkap rumah kayu itu. Shima yang menggigil ketakutan terus menjerit ke arah rumah Yana yang terletak berdekatan kediamannya. Dalam beberapa minit, Yana sekeluarga datang dalam keadaan terkejut selepas mendengar jeritan Shima yang cemas meminta tolong sambil menangis. Selepas membuka lampu, Shima mendapati tubuhnya dicemari kesan minyak hitam, membuatkan dia mengesyaki dirinya telah menjadi mangsa orang minyak. Selain keluarga Yana, penduduk kampung juga mula tiba di kediaman Shima tidak lama selepas itu dan cuba menenangkannya yang masih tidak berhenti menangis. Bomoh kampung itu, Pak Mel mengesahkan bahawa Shima menjadi sasaran orang minyak yang merogolnya sebagai salah satu syarat untuk menuntut ilmu hitam. Ibu bapa Shima turut bergegas pulang seawal pagi kejadian selepas menerima perkhabaran duka itu. Sejak kejadian itu, Shima menjadi pendiam dan suka menangis. Sehinggakan, ibu bapanya pun sudah puas membawanya berubat dengan bomoh-bomoh kampung tetapi tidak sembuh. Tidak lama kemudian, ibu bapa Shima memilih untuk menghantarnya ke Kuala Lumpur. Ini kerana, supaya Shima tinggal bersama ibu saudaranya dengan harapan dapat melupakan kejadian itu. Selepas lebih 20 tahun berlalu, kisah itu semakin dilupakan, malah Shima juga tidak pernah lagi pulang menjejakkan kaki ke kampungnya itu.